Usaha gigih daripada para saintis telah berjaya menemukan lebih daripada 100 jenis unsur dan setiap unsur ini mempunyai perwakilan piawai bagi atomnya yang terdiri daripada simbol unsur. Di sebelah kiri dicatatkan nombor nukleon dan juga nombor proton. Kebiasaannya, nilai nombor nukleon adalah lebih besar berbanding nombor proton. Kajian dari ahli saintis juga telah mendapati ada beberapa unsur mempunyai lebih daripada satu jenis atom. Ataupun inilah yang dipanggil isotop. Mari kita ambil contoh unsur hidrogen. Unsur hidrogen mempunyai 3 jenis atom. Ketiga-tiga atom hidrogen ini mempunyai nombor proton yang sama, iaitu bilangan proton yang sama. Satu proton dalam setiap atom hidrogen, tetapi bila dikaji, didapati 3 jenis atom ini masing-masing mempunyai nombor nukleon yang tidak sama. Jadi inilah yang dipanggil fenomena isotop. Fenomena tu maksud lainnya adalah keadaan. Jadi untuk unsur hidrogen, kita ada 3 jenis atom ataupun dengan ayat yang lain kita boleh kata untuk unsur hidrogen kita ada 3 jenis isotop. Hidrogen 1, hidrogen 2, hidrogen 3. Angka belakang yang kita sebut tu menyatakan nombor nukleon. Untuk hidrogen 1, dia mempunyai 1 proton tetapi dan 0 neutron. Jadi nombor nukleonnya adalah 1. Untuk hidrogen 2, atom hidrogen 2 mempunyai 1 proton dan 1 neutron. Jadi nombor nukleonnya adalah 2 dan isotop yang ketiga, hidrogen 3 mempunyai 1 proton dan 2 nukleon. 2 neutron. Maafkan cikgu. Jadi nombor nukleonnya adalah 3. Contoh seterusnya untuk kita bincangkan fenomena isotop ni adalah pada unsur klorin. Terdapat 2 jenis isotop untuk unsur klorin iaitu klorin 35, klorin 37. Kedua-dua isotop ini mempunyai bilangan proton yang sama 17 dan bilangan elektron yang sama 17. Tetapi jika kita lihat di sini, dalam atom klorin 35, bilangan neutronnya adalah 18. Ini menyebabkan nombor nukleonnya adalah 35. Dan untuk atom klorin 37, bilangan neutronnya adalah 20. Menyebabkan nombor nukleonnya yang menjadi 37. Okey? Jadi, yang sama antara satu isotop dengan isotop yang lain adalah bilangan proton dan bilangan elektron yang sama. Yang berbeza adalah bilangan neutron. Dan ini menyebabkan jisim atom klorin 35 adalah tidak sama dengan jisim atom klorin 37 kerana bilangan neutron yang berbeza. Kebanyakan unsur yang mempunyai fenomena isotop ini akan mempunyai 2 ataupun lebih isotop. Jadi bila berlaku isotop, maka kita perlu buat pengiraan tambahan untuk menentukan jisim atom relatif bagi isotop tersebut. Jadi macam mana kita nak kira jisim atom relatif tersebut? Kita mesti ambil kira kelimpahan semula jadi isotop dalam sesuatu sampel. Apa maksud kelimpahan semula jadi itu adalah berapa peratus sesuatu isotop itu dijumpai di muka bumi. Jadi bila kita nak menentukan jisim atom relatif, kita kena guna rumus. Rumus dalam kotak hijau tu di mana jumlah peratus isotop didarabkan dengan jisim isotop dan dibahagikan dengan 100. Supaya lebih faham, mari kita tengok contoh 3. Klorin terdiri daripada 2 isotop iaitu klorin 35 dan klorin 37. Jadi diberi maklumat kelimpahan semula jadi untuk isotop klorin 35 ialah 75% dan isotop klorin 37 ialah 25%. Hitung jisim atom relatif untuk klorin. Jadi caranya adalah kita kena guna rumus tadi yang di atas ni tadi.
Okey, apa yang perlu kita buat ialah kita ambil peratus isotop, okey, peratus isotop klorin 35 kita darabkan dengan jisim. Okey, ditambahkan, dikurungkan yang itu, selesaikan dan ditambahkan dengan peratus isotop atom klorin 37 didarabkan dengan jisim. Kita selesaikan dalam kurungan dan kita dapat pengiraannya 35.5. Itu adalah nilai jisim atom relatif untuk klorin. Penggunaan isotop dalam kehidupan harian kita ada yang memberi kesan positif dan juga ada yang memberi kesan negatif. Contohnya dalam bidang perubatan kita ada kobalt 60 untuk rawatan kanser dan mensteralkan alat perubatan, menyakumankan alat perubatan. Iodin 131 digunakan dalam rawatan penyakit tiroid ya. Tiroid ni ada di leher lah, okey. Dalam bidang pertanian, fosforus 32, isotop fosforus 32 digunakan untuk mengkaji metabolisme ataupun pertumbuhan tumbuh-tumbuhan ya. Dalam bidang nuklear, uranium 235 digunakan dalam penjana kuasa nuklear. Dalam bidang arkeologi, ini mengkaji tentang bahan-bahan purba, bahan-bahan fosil ya. Karbon 14 digunakan untuk menganggar umur bahan artifak ataupun fosil. Plumbum 210 digunakan untuk menetapkan umur lapisan pasir dan tanah hinggalah 80 tahun yang lalu. Dalam bidang industri, isotop hidrogen 3 digunakan sebagai pengesan mengkaji kumbahan ya, bahan buangan ya, sisa-sisa buangan dan bahan buangan cecair. Dan dalam bidang kejuruteraan, natrium 24 digunakan untuk mengesan kebocoran paip bawah tanah ya. Dan dalam SPM, dalam kimia SPM, kegunaan isotop ini selalu ditanya.